Dia tak bergerak pula tu. Siapa tak tahu. Cuba kata dulu. Dia tak bergerak. Video dan pautan. Tak satu. Okey. Okey, dalam bab ni kita dah belajar hari tu rangsangan rangsangan tidak balas. Dalam untuk bahagian manusia kita dah settle dah semua. So hari ni kita akan pergi ke tumbuh-tumbuhan. Untuk rangsangan dalam tumbuh-tumbuhan, apa yang penting kita nak kenal pasti term yang kita akan guna untuk gerak badan dalam tumbuh-tumbuhan. Okey? Ni yang pelajaran lepas ni. Kita masuk 1.3, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okay, tumbuhan boleh mengesah rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan dikesan. Kalau kita bagi rangsangan betul kepada dia, dia boleh bergerak balas. Kalau awak bagi rangsangan salah, tak boleh lah. Kalau kita duduk pergi semang-semang dengan dia, kita geletek-geletek dia, dia tak ada respon. Tapi kalau kita bagi tindakan seperti kita letak ke tempat cahaya yang ada air ataupun graviti serta sentuhan. Ada pokok yang boleh kena sentuhan. Kalau pokok yang biasa-biasa awak pegang batang kayu dia tak jadi apa. Tapi ada yang pokok yang boleh bergerak ikut sentuhan, itu pucuk dia bergerak tu, yang tu dia akan ada rangsangan. Okay, gerak badan tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah tropisma dan satu lagi adalah gerak badan sinastik. Okay, kita pergi dengan tropisma dulu. Okay, tropisma merupakan gerak balas arah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Bahagian tertentu pada tumbuhan akan tumbuh ke arah atau menjauhi rangsangan yang dikesan. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisma positif, manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi dikenali sebagai tropisma negatif. So kalau dia bergerak dengan dia terangsang, maksudnya dia jadi dia ada kesan, maksudnya kita panggil dia positif. Kalau tak ada kesan, dia berlawanan, kita panggil dia negatif. Okey, contoh cikgu bagi cahaya pada pokok. So pucuk dia suka dekat cahaya. Jadi dia punya tropisma dia positif. Tapi akar suka tak dekat cahaya? Tak suka. So tropisma dia negatif. Jadi setiap bahagian dalam pokok dia ada rangsangan dia masing-masing. Jadi akar tak suka dekat cahaya, akar akan menjauhi cahaya, dia akan masuk dalam tanah. Manakala pucuk akan menghalau ke arah cahaya. So gerak badan arah tumbuhan lazimnya berlaku dengan perlahan dan kurang ketara. Tak ada lah kita letak cahaya kat situ terus pucuk tu lompat pergi ke arah tu. Ke arah cahaya dia mengambil masa yang agak lama sebab dia punya perlakuan tu agak perlahan. Tapi berlaku. Okay, fototropisma. Tadi tu tropisma saja, maksudnya menyeluruh. Semua rangsangan secara menyeluruh. Tapi kalau fototropisma ni memang spesifik untuk cahaya sahaja. Foto, nama pun foto maksudnya hanya spesifik untuk cahaya sahaja. Okay. So fototropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya di mana pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisma positif. Pucuk dia suka pada cahaya. So fototropisma dia adalah positif. Maksudnya betul lah dia suka pada cahaya. Jadi dia akan tumbuh ke arah cahaya. Oleh itu, sebab tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis, semua tumbuh-tumbuhan, hampir semua tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya ni sebab nak buat makanan dia sendiri.
Maka fototropisme positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya matahari yang mencukupi. So kalau dia membelakangkan, kata matahari kat sini, matahari, lepas tu dia membelakangkan, salah lah yang ni kita kata dia fototropisme negatif. Tapi kalau cahaya matahari duduk kat sini, nampak tak pucuk-pucuk semua menghalau ke arah dia kan, maksudnya dia ni fototropisme positif. Okey. Selalunya pokok-pokok yang kita tanam atas tanah, dia akan ketara lah nampak fototropisme positif. Orang yang tanam pokok dalam basuh dia boleh ubah-ubah. Dia kali kat sana, dia kali kat sini. So lama-lama pokok dia taklah jadi condong sebelah lah. Sebab dia punya arah bagi cahaya tadi tu boleh berubah asalkan ikut kepada cahaya. Okay. Dennis dah masuk balik lah. Tadi Dennis left. Okay, hydrotropisme. Hydro pula maksudnya air. Tadi kalau foto tadi cahaya, hydro, air. Okay. Hydrotropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap air. So siapa yang suka pada air? Bukan pucuk lah. Yang suka pada air adalah ni. Nampak ni apa dia ni kat bawah ni. Ini ialah akar pokok. So akar akan cuba cari air di dalam tanah. Oleh itu akar akan menunjukkan hydrotropisme positif. So pucuk macam mana pula pucuk? Pucuk hydrotropisme negatif. Dia terbalik tau. Kalau tadi pucuk dia akan tunjukkan fototropisme positif. Maksudnya dia suka pada cahaya. Tapi pucuk tak suka pada air. Kalau kita semua air tu dia tak serap melalui pucuk lah. Kalau kita sembuh air dekat pokok tu kita hanya nak segarkan dia saja dan kita nak bagi dia punya habuk-habuk yang dekat permukaan tu jatuh. So dia akan bersih lah. Jadi ini boleh mendedahkan dia terus kepada cahaya untuk meningkatkan kadar fotosintesis. Tapi dia tak serat air. Yang serat air ialah akar. Jadi akar sifat dia adalah hydrotropisme positif. So hydrotropisme positif ini membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air untuk menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. Jadi sebenarnya kalau kita buat baja ke ataupun dalam tanah tu sendiri dah ada mineral terlarut, maka akar boleh menyerap semua garam mineral ataupun baja tadi tu dengan baik sekiranya dia bersifat hydrotropisme positif. Sebab tu dah kalau kita bubuh baja, lepas kita bubuh baja kita kena siram pokok tu, bukannya tabung baja kering-kering lagu tu saja, dia takkan boleh serat dalam tanah. Jadi baja akan dilarutkan oleh air, nanti air tu akan diserap oleh akar. Okey? Tapi yang ketiga iaitu zootropisme. Zootropisme ni adalah berkait dengan graviti lah. Ingat G untuk graviti. Bukan geografi tau. G ni graviti. So bila kita sebut graviti maksudnya siapa yang suka pada graviti? Yang suka pada graviti ialah akar. So apa sebab kita tengok akar sentiasa ke bawah. Okey, kalau dia ada akar tunjang dia akan sentiasa ke bawah. Tapi kalau kita ada pokok melingkar pokok melingkar tu pucuk dia akan atas, akar dia akan ke bawah. Jadi akar menunjukkan zootropisme positif iaitu tumbuh ke bawah mengikut graviti. Okey. Kenapa dia kena tumbuh ke bawah? Kenapa pentingnya zootropisme ni? Sebab akar ni nanti dia akan mencekam jauh ke dalam tanah, tujuan dia nak stabilkan pokok. Kalau pokok-pokok yang kecil tak apalah, dia tak cukup berat untuk nak jatuh lah. Tapi kalau pokok yang besar, pokok berkayu, pokok yang berat, dia perlukan cekaman yang cukup kuat. Dia perlukan akar yang dalam supaya kedudukan dia stabil. Cuba kita perhatikan pada gambar ni. Dalam gambar ni, akar dia duduk dalam keadaan yang memegang tanah. Jadi pokok ni walaupun kena angin ke apa-apa, dia sekadar bergoyang-goyang saja, dia tak akan tercabut. Kalau gunakan daya yang besar, awak tarik ikut kuat, dia akan tercabut lah. Tapi pokok yang lagi besar, yang lagi dalam akar dia, lagi susah untuk kita cabut. So,
Geotropisme positif penting untuk menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. Okey, berlawanan dengan pucuk, pucuk dia tak suka pada graviti sebab dia sentiasa nak ke atas. Sifat dia sentiasa dia nak ke atas. Jadi pucuk ni sifat dia adalah geotropisme negatif. Jadi kalau kita nak klasifikasi lah, kalau kita nak banding beza lah antara akar dengan pucuk. Pucuk ni tadi, yang pertama adalah fototropisme positif. Yang kedua, pucuk ni sifat dia hydrotropisme negatif. Satu lagi pucuk ni geotropisme negatif. Berlawanan dengan akar, kalau pucuk fototropisme positif, maka akar sifat dia fototropisme negatif. Akar tak suka cahaya. Nombor dua, akar suka air. So dia hydrotropisme positif. Dan yang ketiga, akar suka pada graviti. So geotropisme positif. Okey. Jadi sepatutnya awak dah boleh membanding dan mengkelaskan sifat ataupun gerak balas bagi pucuk dan akar. So kalau cikgu tanya, akar suka tak dekat cahaya? Awak sepatutnya cakap tak suka. Dan bahasa sains dia kita kena sebut sifatnya adalah fototropisme negatif. Kalau cikgu tanya, okey, pucuk suka tak dekat graviti? Awak cakap pucuk tak suka dekat graviti. So sifatnya adalah geotropisme negatif. Okey, tapi ada sikit lagi ni. Geotropisme negatif ni membolehkan pucuk dan daun tumbuhan tumbuh tegak ke atas. Satu suka ke bawah, satu lagi suka ke atas. Jadi dia duduk dalam keadaan tegak lah. Tak adalah pokok tu duduk asyik menjalar je kan. So ini untuk pokok yang tidak menjalar. Memang penting untuk geotropisme positif pada akar dan geotropisme negatif untuk pucuknya. Supaya pokok sentiasa tegak ke atas supaya boleh dapat cahaya matahari yang cukup bagi proses fotosintesis. Yang keempat, tigmo. Perkataan tigmo Bisa dengar tak tigmo? Kalau sebelum ni kita hanya dengar foto, hydro, lepas tu jo kan. Ni tigmo. Tigmo ni apa? Tigmo ni dia punya gerak balas terhadap sentuhan. Selalunya manusia je ni. Haiwan, manusia kan. Rupanya ada pokok yang dia punya gerak balas dia adalah terhadap sentuhan. Maksudnya sekiranya ada benda lain kat tepi tu, kita letak kita letak pancang ke ataupun ada kayu ke ataupun ada batang pokok jatuh ke, dia tersentuh saja dia akan melilit. Nampak macam spring ni, dia melilit ni kerana dia punya sifat dia tigmotropisme positif. So bahagian mana? Bukan semua pokok terlibat. Maksudnya kalau awak tanam pokok yang tak ada sulur paut, dia tak akan bergerak balas terhadap sentuhan lah. So kalau pokok kita tu ada sulur paut, sulur paut atau batang yang melilit. Dia akan menunjukkan tigmotropisme positif. Sekiranya dia berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Sebab tu lah. Tapi dia bukannya automatik, bukannya cepat lah. Tindakan ini agak perlahan. Jadi kalau awak sentuh, lepas tu lepas kita sentuh tangan kita tarik, dia tak sempat nak lilit tangan kita. Tapi kalau awak duduk kat situ sampai 8 jam, mungkin dia dah terbelit sikit kaki awak. Sebab dia akan melilit lambat tapi dia melilit dengan kuat. Sebab kejap juga ni. Cara dia lilit ni nampak agak ketat lah. Hai Amir, Assalamualaikum, selamat datang. Kita masuk gerak balas dalam tumbuh-tumbuhan Amir. Okay, kita punya gerak balas yang pertama tadi ialah fototropisme, lepas tu hydrotropisme dan yang ketiga tadi ialah geotropisme. Kita dah masuk gerak balas yang keempat iaitu tigmotropisme. Okay,
Tikmotropisme ni adalah gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Cikgu sebut tadi tu sentuhan. Tak semua tumbuh-tumbuhan terlibat kecuali tumbuh-tumbuhan yang mempunyai sulur paut atau batang yang melilit. Okey, gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperoleh cahaya matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Sebenarnya pokok yang selalunya positif terhadap sentuhan ni ialah pokoknya agak lembut lah. Dia tak ada batang dia sendiri untuk dia nak berdiri tegak. Contohnya macam pokok labu, pokok tembikai, pokok-pokok yang menjalar tapi dia masih memerlukan cahaya. Jadi apa yang dia buat adalah bila tersentuh dengan objek yang duduk diam tadi tu, dia akan lilit dia punya sulur paut ataupun batang dia lah. Batang lembut yang lilit tu lah. Jadi cara ini akan menyebabkan dia boleh mencengkam objek tersebut dan dia sendiri ada sokongan. Maksudnya dia rasa dia kuat lah. Dia dah cengkam elok lah. So akar akan menunjukkan tikmotropisme negatif. Akar tak bersifat macam tu. Maksudnya akar ni kalau jumpa dengan sentuhan, dia masuk dalam tanah tak ingat atau jumpa dengan batu ataupun arang kalau duduk dalam tanah, dia tak boleh nak pergi lilit lah. Akar tak akan melilit batu tadi. Jadi dia hanya akan turun ke bawah sebab dia geotropisme positif dan dia akan cari air. Dia akan cuba cari air sebab dia nak bekalkan air dan garam mineral kepada tumbuh-tumbuhan. Inilah contoh tikmotropisme. Cuba kita tengok ni. Timun ni timun Jepun, kat bawah ni pokok morning glory. Apa pagi? Morning glory apa dia? Kita panggil kembang pagi ke? Yang ni pokok macam pokok labu. Okay, bila kita letak, dia tak semestinya objek yang mati. Kalau dia kena duduk sebelah pokok hidup pun dia masih boleh melilit. Dan mungkin pokok hidup yang dililit tadi tu terlindung daripada cahaya matahari menyebabkan pokok yang dililit tadi tu akan terencat sikit ke sebab tak dapat cukup matahari. Okey, gerak balas nastik. Gerak balas nastik dengan tikmotropisme tak tak sama tau. Kalau tikmotropisme tadi tu dia lambat. Bila dia sampai kat situ dia melilit sikit. Tapi berbeza dengan gerak balas nastik. Gerak balas nastik ni rangsangan dia juga tak ada sentuhan tapi tidak bergantung pada arah sentuhan tersebut. Maksudnya kalau nama apa tikmotropisme tadi, awak ada batang, dia kata pokok kat sini. Ya Allah. Siapa yang cikgu tak dekat lah, siapa lah. Okey, katalah pokok kita kat sini kan, dia tu ada batang, so dia akan melilit ke arah batang. Dia akan ponah ke kanan. Kalau macam yang ni, lilit dia ke atas, dia akan naik ke atas. Yang ni kita buat pancang, so dia akan naik ke arah-arah pancang lah. Nastik tak? Nastik ni, bila kita pegang contohnya pokok semalu. Siapa tak pernah pegang pokok semalu? Pokok semalu ni daun dia terbuka tau sebab dia nak lakukan fotosintesis. Tapi bila kita sentuh, lepas tu kita lari pergi tempat lain, dia tak ikut kita, dia cuma tutup. Dia akan tertutup. So, dia berlaku dengan cepat. Berbeza dengan tikmotropisme, dia berlaku agak perlahan. Tapi gerak balas nastik ni dia berlaku dengan lebih cepat. Maksudnya on the spot dia akan tertutup. Ni contohnya pokok semalu. Yang sifatnya bila terkena pada sentuhan dia akan menguncupkan daun. Jadi dia bertindak sebagai pertahanan pokok semalu daripada musuh dan angin yang kuat. Maksudnya kalau angin yang kuat pun dia akan tutup juga. Kalau kita sentuh, mungkin sebenarnya kita nak kita tersentuh tapi pokok tu sendiri protection untuk dia tak mahu daun dia terluka. Dia tak mahu daun dia tu kering sangat. Jadi dia akan tutup, dia akan dedahkan bahagian berduri sahaja. So siapa yang cuba nak tarik dia, nak cabut dia, terkena duri, luka tangan, kita akan berhenti lah daripada nak sakitkan pokok semalu tu. Okay, lain-lain. Gerak balas nastik. Ni pokok apa ni ya? Yang kepit ni kita panggil pokok apa? Pokok ni apa? Apa kerau ke ni? Lalat. Apa tah nama dia? Awak cikgu tak ingat. Pokok ni kalau lalat lalu dekat dia kepit tu. Dia kepit, lepas tu lalat mati. Nanti lalat tu punya bangkai akan terurai. Dan dia punya nutrien akan diserap oleh pokok tadi ya.
Jadi kalau kita letak tangan, mungkin tangan kita pun terkepit tapi tak apalah, tak matilah, cuma takat kena duri saja. Kalau haiwan-haiwan kecil, serangga apa semua tu matilah, memang matilah kena duri tu. Dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh tolak kuat-kuat, nanti dia mati. So dia akan membekalkan nutrien kepada pokok. So cikgu harap awak boleh bezakan antara gerak balas nastik dan Thigmotropisma. Okey? Kita ulang balik sikit. Thigmotropisma ada 4. Thigmotropisma ada 4. Yang pertama, Thigmotropisma. Tropisma ada 4. Yang pertama kita sebut dia Phototropisma. Yang kedua Hydrotropisma. Yang ketiga Zootropisma dan yang keempat ialah Thigmotropisma. Foto ni dia bergerak balas terhadap cahaya. Kalau dia suka dekat cahaya dia positif, kalau tak suka dekat cahaya negatif. Hydro pula kepada air, Zoo kepada graviti, Thigmo pula kepada sentuhan. Okey. Manakala satu lagi yang kita panggil dia gerak bala nastik. Nastik juga kepada sentuhan. Tapi sentuhan yang kita masukkan tu adalah dia akan terkuncup ataupun dia akan bergerak dengan cepat. Sentuhan dan gerakannya cepat. Tapi Thigmo ni dia lebih kepada melilit dan lambat lah. Masa yang dia ambil untuk dia melilit tu lambat. Okay, setakat tu saja untuk bahagian ni. Cikgu akan pergi ke awak punya latihan. Okay, buka modul yang cikgu bagi. Modul yang cikgu bagi, kita nak tengok praktis formatif. Kita nak tengok praktis formatif. Praktis formatif apa ni? 1.3 ni. Siapa yang tak pergi ambil lagi modul boleh buka buku teks. Kakak boleh buka buku teks kalau nak buat ni lah. Okay, apakah tropisma? Apa yang dimaksudkan dengan tropisma? Tropisma ni maksudnya adalah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan yang datang dari satu arah. Okey. Selin. Gerak balas. Masa buka pen. Tumbuhan. Okey. Ya. Boleh. Gerak balas terarah tumbuhan terhadap gerak balas terarah. So, kita tinggal perkataan terarah. Terhadap siapa? Terhadap rangsangan yang datang dari satu arah. Terhadap rangsangan yang datang dari satu arah. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah namakan jenis tropisma terhadap rangsangan yang berikut. Okey, kalau sentuhan namanya adalah Thigmo. Thigmo. Dia nama penuh ada tropisma. Kalau cahaya, phototropisma. Kalau graviti, nak ajar geografi lah. Zootropisma. Okey, ada satu lagi kan? Kalau awak mesti tahunya. Apa ada satu lagi yang cikgu tak tanya kat sini? Sentuhan, graviti, cahaya, satu lagi air. Hydrotropisma. Okey. Bahagian tumbuhan yang manakah menunjukkan fototropisma positif? Yang ni kita bandingkan antara akar dan pucuk saja.
So fototropisma, siapa yang suka akar ke pucuk? Pucuk. Geotropisma, akar ke pucuk yang suka? Yang suka pada jo atau iaitu graviti ialah akar. Yang suka pada sentuhan pula ialah yang suka pada sentuhan bukan pucuk atau akar. Yang suka pada sentuhan ialah sulur paut. Dan batang melilit. Apakah kepentingan hidrotropisma kepada Apakah kepentingan hidrotropisma kepada tumbuhan? Apa dia kepentingan dia? Kenapa penting hidrotropisma kepada tumbuh-tumbuhan? Hidrotropisma ni membolehkan akar mendapatkan air dan garam mineral terlarut untuk hidup. Untuk membolehkan akar hidro lah. Bila kita sebut hidro maksudnya gerak balas terhadap air. Okay, hidro ialah gerak balas terhadap air. Jadi kenapa penting? Untuk membolehkan akar. Untuk membolehkan akar menyerap air dan garam mineral. Untuk apa dia nak serap tu? Kenapa kena ada air dan garam mineral? Untuk kehidupan yang optimum lah. Untuk maksudnya paling sihat lah dia. Boleh je pokok hidup dengan air saja tak payah garam mineral. Tapi macam kita lah kalau kita makan vitamin mungkin kita lagi sihat. Okay. Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara gerak balas tropisma dan gerak balas nastik. Satu persamaan dulu. Gerak balas tropisma ni yang 4 benda tadi tu. Apakah beza dia dengan gerak balas nastik? Sebab kita tahu gerak balas nastik ni dia adalah gerak balas yang cepat. So apa beza dia dengan tropisma yang biasa tu? So kedua-duanya merupakan gerak balas hasil daripada rangsangan. So bila ada sesuatu rangsangan, barulah ada gerak balas nastik ataupun gerak balas tropisma. Perbezaannya pula ialah tropisma merupakan gerak balas terarah terhadap rangsangan. Manakala gerak balas nastik pula tanpa mengira arah. So kita boleh sebut perbezaannya adalah melipatkan arah lah. Maksudnya tropisma gerak balas terarah kepada rangsangan lah. Manakala nastik gerak balas tidak mengikut arah. Itu je beza dia. Okey, setakat tu sahaja. Cikgu harap awak boleh buat ulang kaji balik untuk tropisma ni, iaitu gerak balas dalam tumbuh-tumbuhan. Kerana pada pelajaran depan, pelajaran akan datang, kita akan tengok balik untuk haiwan macam mana penglihatan dalam haiwan apa semua tu. Okey, setakat tu saja. Bye. Assalamualaikum. Bye, Mel. Bye, Razin. Bye, Mama. Mak. Tak suka bang kita ingat balik. Mak kita mak. Ingat. Kakak live Pak, kakak. Kakak live.